A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara yang disegani lagi digemari. Yang berusaha Ibu Rosniati Mansur selaku pengerusi dan beserta barisan tak diurusnya yang berdedikasi, yang bermujahadah bagi memastikan keseluruhan kuliah-kuliah berjalan lancar, yang dialu-alukan lagi dikasihi hadirin peserta ilmu infak istiqamah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan sayang Allah, bertemu lagi kita pada pagi Sabtu, hari yang ke-28 Syakban 1445 bersamaan dengan 9 Mac yang berbahagia ini, bagi mengimarkan halaqah ilmu dalam kuliah duha Ramadan Iman dengan tadabbur surah Ali Imran bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang kita segani. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah membincangkan ayat yang ke-75. Jadi pada hari ini kita sambung lagi dengan sesi menghayati dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Namun sebelum tu saya dengan penuh rasa hormat memohon dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan Al-Quran lalu sekaligus memulakan pengajian kita pada pagi yang barakah ini. Falyatafadhal mazkur ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada ayat yang lalu, dia tentang ada orang yang kalau kita beri amanah, dia menyimpan sejumlah harta yang besar, dia akan jujur. Dan ada juga orang yang kalau kita beri dia amanah, simpan harta walaupun sedikit, kita kena tuntut sampai sudah. Kan, kita kena tuntut sampai sudah. So ada jenis-jenis orang yang macam tu. Dan bagi mereka, mereka tak ada rasa bersalah kalau dia menindas orang lain. Dia tak ada rasa bersalah, dia tak rasa dosa kalau dia tipu orang yang buta huruf macam bangsa Arab. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Mereka tak rasa bersalah. Kan, dan kalimah sabil itu dia tak rasa dia tanggung apa-apa dosa. Bagi dia itu hak dia walaupun apa yang dia buat itu menindas. Wa yaquluna 'alallahil kadhib. Mereka berkata dusta terhadap Allah wa hum ya'lamun, sedang mereka tahu. Tahu apa? Kadang sistem tu dia yang buat. Kan macam Along kan. Pinjam sikit dia pay interest by hari, bukan bulan, bukan tahun. By hari. Satu hari berapa? 1% interest. So dia tak rasa bersalah pun. Maka dia malah dikata, kau yang pinjam. Kami sediakan ni je, kami sediakan pinjaman je. Kau yang pinjam. So macam itulah bentuk jerat-jerat mereka-mereka yang tidak berhati perut ni. So kemudian bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Lalu Allah kata, yang sepatutnya dipegang itu sama sahaja layanan yang diberikan kepada semua orang. Apa dia? Man aufa bi ahdihi. Siapa yang sempurnakan janjinya. Perjanjian itu perlulah perjanjian yang sama rata. Mengambil kira win-win situation. Orang yang meminjam pun okey, orang yang memberi pinjam pun okey. Bukannya untung satu pihak sahaja, kan?
Man awfa bi'ahdihi, siapa yang sempurnakan janjinya, wattaqa, dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kan selalu kan kita ada janji, janji dengan Allah, janji dengan Nabi, janji dengan syarikat, janji dengan sesama manusia. Asalkan janji kena patuhi, walaupun kepada sesama Islam atau dengan orang kafir. Dah janji, kan kena bayar. Maka kalau kita berjanji dengan orang kafir, kita kena tunaikan janji kita. Jangan beri macam-macam alasan yang boleh menipu orang kafir. Kerana mereka itu kafir, benda ni salah. Saat kita hidup dekat dunia ni, kita pegang pada janji. So janji tu perlu dijaga. Akan kecoh kehidupan dunia kita kalau kita mungkir janji. Dan orang yang dimungkiri akan marah dan boleh sampai menyebabkan apa? Permusuhan dan peperangan. Takkan kita nak hidup macam tu. Kan? Dah janji, bayarlah. Kan? So wattaqa, dan bertakwalah. Kerana takwa itu juga dalam bentuk menjaga hukum syariat. Termasuk takwa ialah takut kepada Allah. Dan kita penuhi janji kita kerana takut kepada Allah. Kita tahu yang Allah akan balas kesalahan kita, tak jaga amanah dan tidak penuhi janji ini di akhirat nanti. Kan, kadang-kadang orang yang kita berjanji itu lemah. Kita janji dengan siapa? Dengan anak. Dia tak boleh nak buat apa-apa kalau kita tak tunaikan janji kita. Tapi Allah akan persoalkan kita nanti. Dan begitulah pentingnya memenuhi janji. Sehingga Allah kaitkan penuhi janji dengan takwa dalam ayat ni. Maksudnya, orang yang tidak penuhi janji, dia tidak bertakwa. Bayangkan tu, orang yang tak penuhi janji, bukan orang yang bertakwa. So, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya apa? Penuhi janji. So, mahu meraih cinta Allah, maka penuhilah janji. Janji pada siapa pun. Janji pada siapa pun. So, itu peringatan yang tuntas sebenarnya buat kita. Kan kita perjanjian dengan syarikat mungkin, perjanjian dengan kerajaan mungkin, perjanjian dengan mak bapak mungkin. So sejauh mana kita committed untuk melangsaikan janji kita itu. Kan. Dan kemudian Allah kata, innal ladzina yashtaruna billahi wa aymanihim thamanan qalila. Orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka. Orang yang mengutamakan yashtaruna bi ahdillah, mengutamakan keuntungan dunia. So dia gadaikan janji Allah tu dengan mencabuli sumpah mereka. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan dapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Wow. Ini menakutkan tuan-tuan. Sungguh orang yang tukar janji dengan Allah dengan mencabuli sumpah. Sumpah saya akan bayar tapi dia tak bayar. So dia dapat untung dunia sedikit. Kan? Ada juga penafsiran yang merujuk dia sanggup tukar fahaman tauhid dia dengan mengambil fahaman syirik. Jual janji yang telah dibuat dengan Allah. Kan? Lepas tu dapat upah dari manusia dengan ajaran yang mereka buat tu. Tak sanggup jual sumpah mereka dalam berurusan dengan manusia. Sanggup guna sumpah dalam menipu. Kalau golongan Yahudi itu sanggup tipu isi kitab Taurat. Malah mereka sanggup kata mereka tidak menipu.
Dan ayat ni juga menyindir golongan yang sangat ringan mulut untuk mengucapkan sumpah dengan nama Allah. Sebab mereka bersumpah sebab nak orang senang percaya pada mereka, maka senang nak menipu. Dan ini amat buruk sekali kerana kesannya manusia sudah tidak akan percaya kepada orang lain lagi. Kerana nama Allah, sumpah atas nama Allah itu sudah begitu murah. Dan paling teruk menggunakan nama Allah sebagai sumpah untuk menipu. Dan mereka lakukan untuk apa? Nak mengambil harta yang sedikit. Nak mengambil harta yang sedikit. Bila tak berbaloi tuan-puan, tak berbaloi. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak dapat apa pun bahagian dari hari akhirat. Dia boleh terlepas dekat dunia, tapi dekat akhirat dia tak dapat apa-apa. Wala yukumullah, dan ini lebih teruk. Allah tidak akan berkata-kata dengan cara baik kepada mereka. Wala yukallimuhumullah. Siapa dekat dunia ni yang mendapat privilege bercakap dengan Allah? Nabi Musa. Nabi Musa. Perkataan yang digunakan sama. Kan? Nabi Musa itu apa? Kalamullah. So yukallimuhumullah. Mereka tidak akan dapat bercakap dengan Allah. Malah bila tak dapat bercakap dengan Allah, bukan kerana mereka tak usaha, tapi Allah tak sudi bercakap dengan mereka. Wow, ini berkaitan dengan sumpah dan janji, tuan-puan. Sumpah dan janji tak mengira siapa. So kita kena tunaikan. Tunaikanlah janji itu. Wala yang suruh ilaihim yaumal qiyamah, dan dia tidak akan memandang kepada mereka. Allah takkan pandang mereka pada hari kiamat. Wah. Bercakap pun tak, pandang pun tak. Oi, macam mana tu? Allah takkan melihat mereka dengan pandangan rahmat. Dan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini sangat hina. Dah lah buta nak berjalan ke mahsyar, macam mana? Selama di dunia dia celik. Bila tiba hari tu dia buta. Macam mana nak berjalan? Dan hukuman ni satu yang berat. Suatu yang berat. Ada je dosa-dosa besar yang lain, minum arak, berzina. Tapi Allah tak kata pun kepada peminum arak, kepada penzina, Allah tidak bercakap dengan mereka dan tak memandang mereka. Tak. Bila part tunaikan janji ni tuan-puan, this is serious. Kan, kalau kita dapat derma siswa belajar dengan diikat janji untuk berkhidmat 10 tahun, tapi kita tak dapat penuhi dan memilih untuk bayar balik, bolehkah Ustaz? Lepas tu kenakan denda tambahan bayaran 30% walaupun tak ada dalam perjanjian awal. So kena fight lah. Kalau tak ada dalam perjanjian awal, bagi tahulah pihak yang terbabit. Waktu di awal perjanjian tak ada pun sebut macam ni. Kan, kalaupun kita dalam keadaan tertindas, Allah tahu siapa yang menindas, siapa yang tertindas. Sebab mana-mana pihak nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bayar dan kita dalam keadaan tertindas, Allah akan kenakan hukuman kepada yang menindas. Mana-mana pihak.
Kalau kita tak bayar dan kita dikira penindas, Allah akan hukum kita. Begitu. So, ini sangat berat. Ini sangat berat. Kesalahannya apa? Mungkir janji. Mungkir janji. Bila dah ada perjanjian, kita tak fulfill. Mungkir janji. Wow. Kan? Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak pandang dia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan dia tidak akan disucikan dari dosa. Walahum azabun alim. Dia beroleh azab yang tidak terperi. Tuan-tuan, berapa banyak dia kena ni? 5. 5. Start daripada ulaika. La khalaqalahum fil akhirah. La yukallimuhumullah. La yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. La yuzakkihim. Walahum azabun alim. Maka tunaikanlah janji kita. Kan? Ui. Menakutkan. So how? Ini lebih berat daripada dosa-dosa besar yang lain. Sebab selain daripada syirik, tak ada dosa yang disebut macam ni punya dahsyat. Ada 5. So bila berjanji, kita kena tunaikan. Ayat Allah tidak membersihkan dosa, maksudnya dosa itu kekal hingga akhirat. Betul. Kekal hingga akhirat. Sebab sewaktu timbang amal, ada chances untuk Allah untuk Allah ampunkan dosa. Masih ada peluang dan ruang di situ. Oh, dahsyat kan? So, begitulah tentang janji. Okay, next. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Dan sungguh ada antara mereka yang memutar lidah semasa membaca kitab. Mereka putar belit lidah mereka waktu baca kitab. Mereka heret huraian kitab kepada maksud yang mereka mahu. Yang nak ikut nafsu mereka. Maksudnya, mereka guna bahasa untuk memusingkan maksud kitab suci. Sementara mereka memang pandai guna bahasa. Kan kalau ayat sebelum ni ra'ina, surah Baqarah tu, ra'ina. Kan disebut dalam surah Baqarah sebelum ni. Kemudian dia ubah lafaz salam kepada Nabi. Dia tak sebut Assalamualaikum. Dia ucapkan Assalamualaikum. Kan Assalamualaikum tu kalau sebut cepat-cepat, kan kadang-kala dia sebut apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Apa maksud asam? Asam tu maksudnya mati. Matilah ke atas kamu. Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Dan waktu tu Nabi jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jalan taubat, kita perlu penuhi hak dengan orang yang kita tindas tu. Kita boleh bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena penuhi hak kepada orang yang ditindas tersebut. So begitu kan. Dia bukannya mudah-mudah tuan-puan, menakutkan. Yang suka-suka tukar. Patutnya maksudnya macam ni tapi ditukar maksud yang lain. Lepas tu dia suka-suka kata, mana ada dalam Quran sebut macam tu. Ada dalam Quran sebut pasal tudung. Suka-suka dia. Malah bila dia kata macam tu, ditahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka ia sebahagian dari kitab. Dia pandai berhujah kepada pengikut mereka supaya yang dengar itu sangka ini memang daripada kitab. Dan memang kebanyakan pengikut lazimnya tak dapat menilai kerana ikut aja. Dia ikut je. Tambahan pula mereka tidak dapat melihat kitab yang asal tu. Keseluruhan kitab Taurat. Sebab kitab Taurat ni dipegang oleh pemimpin-pemimpin agama sahaja. Masyarakat awam dia tak ada naskah penuh. Dia tak macam Quran, boleh didapati dekat mana-mana rumah. Tapi kitab Taurat hanya golongan elitis, agamawan sahaja yang pegang. Orang awam tak boleh pegang. Adapun sebahagian cebisan-cebisan. Wa ma huwa minal kitab. Allah kata, itu bukan dari kitab. Itu bukanlah yang tertulis dalam kitab wahyu mereka. Kan kita tahu ahli kitab ni pandai guna bahasa untuk pesongkan suatu maksud. Kan mereka ubah perkataan daripada unzurna kepada ra'ina. Diubah maksud. Maka kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni apa? Jangan kita pusing-pusing ayat Quran. Jangan pusing-pusing hadis Nabi untuk mengiyakan perbuatan kita. Lazimnya macam itulah yang berlaku. Kan? Tu. Wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillah. Maka mereka kata apa? Ini datang dari Allah. Allah kata wa ma huwa min indillah. Itu bukan dari Allah. Kan? Mereka kata maksud yang mereka sampaikan tu itu dari Allah, padahal tidak pun. Tak salah kalau kita beri pendapat tentang ayat Quran, tapi janganlah mengaku inilah maksud Allah. Sedangkan kita beri pendapat, itu pendapat kita. Itu pendapat kita supaya yang dengar tu tidak keliru dan tahu yang itu bukannya ayat Quran. Kan. So wa yaquluna 'alallahil kadhib, dan mereka tergamak berkata dusta terhadap Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadhib. Mereka bohong sedangkan mereka tahu itu bohong. Tujuan mereka adalah kerana hendak perangkap mereka yang jahil. Kalau Allah sebut tentang perkara ini dalam Quran, maknanya masih ada perbuatan tu berlaku. Sebab perbuatan salah yang manusia buat ni
berulang-ulang. Dan dalam kalangan masyarakat Islam pun ada yang buat sama dengan Quran, mereka baca ayat Quran, mereka tafsir ikut kemauan mereka dan ikut kepada agenda mereka. Maka yang mendengar ni cepat apa? Cepat keliru. Cepat keliru. Sebab dia sangka itu dah bahagian dari agama. Lalu akhirnya apa? Pecah belahlah masyarakat. Ada yang mengetengahkan kebenaran, ada yang mengetengahkan kejahilan. Malah yang jahil, dia tetap mahu pertahankan pendapat yang salah. Kan, semuanya pakai kata-kata manusia tapi tidak disertakan dalil. Tak disertakan sokongan, sandaran. Malah mereka sendiri tak mahu belajar sampai faham Quran. Tapi lazimnya pakai pendapat manusia je. Kan? Kadang ada kita dapat mesej dari entah siapa-siapa. Dia quote apa? Ini Allah sebut dalam Quran. Padahal bila kita tengok Quran, tak ada pun disebut apa yang diorang cakap tu. Tak ada jenis manusia yang suka pakai petik je. Malah lebih menyedihkan, ramai pula yang percaya sebab jahil dengan Quran. Dan kadang apa yang tiada dalam Quran pun mereka tak tahu. Kan? Ini kalau banding dengan ulama-ulama dulu, kan ulama-ulama Bani Israel, dah tentu diorang minta autograf. Kan dia kata apa? Kami tipu masyarakat kami kena sorok kitab tahu. Tapi korang lagi hebat. Korang tipu masyarakat kamu sedangkan Quran depan mata mereka. Ui, sedih tak? Sedih. Quran ada depan mata kita. Tapi bila orang forward message, kita main percaya je. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Mereka berdusta, berkata dusta terhadap Allah. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu apa yang mereka buat tu ialah dusta. Ini paling teruk. Dia bohong dan dia tahu dia sedang berbohong. Kalau kita sampaikan perkara salah kerana kita tak tahu, itu sudah dikira salah. Bayangkan kalau terang-terang membohong dan kita tahu benda tu bohong. Oh, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. So, kita akan teruskan pada ayat seterusnya. Dan ayat ini adalah jawapan bagi salah satu kesamaran yang ada pada ahli kitab. Sebenarnya banyak yang orang keliru tentang agama ini. Dan benda ini salah satu daripadanya. Kan mereka kata ada penerangan dari ahli agama mereka yang kata boleh buat amalan syirik. Malah kitab-kitab itu ditulis oleh ulama mereka. Dan tulisan dari kitab-kitab itu telah memerangkap ramai manusia. Kan? Tapi lazimnya kita pun kata apa? Ini adalah dalam kitab. Kitab ni kata boleh, kitab tu kata begini. Sedangkan kita tak rujuk kembali kepada wahyu, sumber utama. Sebab tu kalau berkaitan dengan ibadah, tolong rujuk kepada sumber utama. Betul, ada dalam kitab tu cakap begini, kitab ni cakap begitu.
Tapi kitab itu kekal menjadi hasil tangan manusia. Manusia ni terdedah kepada salah dan silap. Itu. Kitab tulisan manusia bukan rujukan utama. Sebab kadang ada kitab orang lain yang tulis tapi letak nama orang lain. Untuk kelabui mata manusia. Kadang ada juga masa cetak tu dimasukkan tulisan bukan dari pengarang, diedit, diselit masuk. Sebab kitab tulisan manusia ni mana ada jaminan dari Allah. Satu ada ulama-ulama yang jujur, dia buat proses tahqiq. Tahqiqnya apa? Memastikan karangan tu betul daripada penulis asal. Contohnya ada kitab berkenaan mazhab Syafi'i. Dan ulama-ulama yang mahir dengan usul mazhab Syafi'i ni, dia akan kaji dan pastikan apa yang ada dalam kitab tu tepat dengan metod, dengan undang-undang peraturan yang Imam Syafi'i guna. Jadi kita yang suka baca ni kena hati-hati, bukan main pakai baca je. Kena pastikan kitab yang kita baca itu sudah disaring. Tahqiq sudah disaring. Tapi yang paling utama apa? Belajar Quran dengan sunnah dulu. Sebab bila kita sudah tahu ada asas itu, kita sendiri boleh periksa sama ada apa yang disampaikan dalam kitab itu selari dengan kehendak Quran atau tidak. Sebab kalau tulisan manusia bercanggah dengan syarak, itu adalah tertolak. So kita tak boleh pakai. So ayat yang datang ini, ayat 79 ini adalah tentang ulama-ulama Nasrani yang berhujah dengan Nabi. Dia kata kami guna kitab ulama kami. Ada ulama kami sebut macam ni? Maka sebagai balasan kepada hujah itu, ini jawapan dari Allah. Ini jawapan dari Allah. Siapa jawapan dari Allah? Maka nali basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab dan hikmat serta pangkat Nabi. Iaitu manusia yang dipilih untuk terima wahyu dan telah dilantik menjadi Nabi lagi Rasul. Kan? So tak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah serta pangkat Nabi. Summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia tergamak kata kepada orang ramai, kamu kena sembah aku dan tinggalkanlah perbuatan menyembah Tuhan. Kan itu yang orang Nasrani percaya. Dia kata Jesus tu anak Tuhan dan ada kalimah daripada Jesus suruh menyembah dia. Kan? So begitu. Takkanlah ada manusia yang diberi kitab, diberi hikmah dan diberi kenabian, kemudian dia suruh manusia, sembahlah aku. Jangan sembah Tuhan. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin. Sebaliknya, para rasul itu, dia tidak menarik manusia untuk menyembah dia. Tak. Para rasul akan suruh dia untuk jadi orang berilmu atau rabbaniyin.
berilmu dan menghambakan diri kepada Allah. Mereka mengajak manusia menjadi orang ketuhanan. Itu yang diseru oleh Nabi Isa. Tapi diorang punya apa nama? Diorang punya dakwaan apa? Oh, dia ni anak Tuhan, dia suruh kita sembah dia. Dan perkataan Rabbani ini special tuan-puan. Nabi ajak manusia menjadi orang ketuhanan. Kita ada kumpulan nasyid nama dia Rabbani. So kita faham ke apa maksud Rabbani itu? Selalu disebut-sebut. Rabbani. Kan? Apa maksud Rabbani? Rabbani ni mereka hanya ada hubungan dengan Allah sahaja. Tak ada entiti lain. Mereka kenal Rabb dan patuh pada Rabb. Mereka terus kepada Allah dan jadi orang Tuhan. Tu Rabbani. Hatinya bukan pada yang lain, terus pada Allah. Terus mohon pada Allah. Rabbani. Berhubung langsung dengan Allah dalam doa dan pengharapan. Dia tak ada guna perantara makhluk. Kan? Yang Nabi ajar apa? Zikir terus pada Allah. Tak ada perantaraan Isa ke Jesus anak Tuhan ke, tak ada. Ibadah terus pada Allah. Doa terus pada Allah. Jangan guna perantaraan. Tu Rabbani. Itu arahan Nabi Isa kepada kaum dia. Begitu jugalah arahan Nabi SAW kepada kita. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab tu. Allah jelaskan maksud rabbani. Takkan kamu tak tahu sebab kamu sendiri mengajar kitab suci. Kalau yang mengajar tentu sudah faham, tentu sudah mantap apa yang kamu hujahkan tu. So adakah ajaran dalam kitab suci suruh seru dan sembah selain dari Tuhan? Dan ini juga beri isyarat bahawa orang-orang yang Rabbani itu akan mengajarkan kepada orang lain ilmu yang benar. Bukan dia simpan sendiri, tapi dia sampaikan wahyu kepada masyarakat. Kamu mengajar isi kitab itu, tu'allimunal kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu selalu belajar. Takkan tak tahu. Kamu mengajar dan kamu belajar tentang benda itu. Kamu belajar bidang agama. Kan? So sepatutnya kamu lebih faham kerana lebih dekat masa mereka dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Nabi bawa. Kenapa nak guna hujah dari manusia? So di sini ada pengasingan. Ada satu level Rabbani. Dan orang yang Rabbani ni, dia sampaikan apa yang dari kitab. Dan dia terus menerus belajar dari apa yang ada dalam kitab. So, ada orang yang berilmu tapi belum tentu mereka Rabbani. Setakat dia ada ilmu saja. Kita boleh belajar macam-macam ilmu. Pelbagai kitab kita boleh baca. Tapi adakah kita mengajar manusia untuk berhubung terus dengan Allah? Kan? Jadi kalau saya, iklankan tuan-puan kalau nak doa kena melalui Ustaz Nazri. Tak boleh lalu benda lain. Kalau tuan-puan doa sendiri itu tak makbul. Sebabnya Rabbani. Kita ajak manusia, jom kenal Tuhan, berdoa terus dengan Tuhan.
Sebab tu Ibnu Abbas kata bahawa Rabbani adalah ulama dan hukama yang hidupnya belajar dan mengajar. Orang Rabbani sentiasa menambah ilmu dan terus belajar, mengkaji dan tadabbur sehingga dia kenal betul dengan Rabb. Dia mengajak orang kenal Tuhan dan dia sendiri terus menerus belajar untuk kenal Tuhan. Begitu. Rabbani. Dan apa lagi ciri-ciri Rabbani? Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia tidak pula menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Arbaba itu Tuhan-Tuhan. Kata akarnya Rabb. So bila banyak Tuhan, arbaba. Kita tak minta tolong pada malaikat, tak minta tolong pada nabi. Kita hanya minta tolong pada Tuhan. Hanya Allah yang ada. Hanya Allah sahaja Rabb yang ada. Hanya sembah Allah sahaja. Hanya seru pada Allah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dia tak jadikan malaikat dan nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Patutkah dia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam? Patutkah Nabi atau orang-orang Rabbani ini menyuruh kamu menjadi kafir? Adakah Nabi Isa terutamanya, suruh kita jadi kufur? Takkan begitu. Takkan lepas jadi Muslim dia suruh jadi murtad pula? Tak. Kan? So begitulah tuan-puan, sampai ke ayat 80 ini, fokusnya ialah bagaimana risalah ketuhanan itu perlu difahami. Kalau berjanji perlu ditunaikan, seterusnya berkaitan dengan alasan-alasan yang digunakan oleh ahli kitab. Yang dia kata, ini ada dalam kitab kami ni, ada. Dia sembunyikan kebenaran. Dan terakhir ini, tentang bagaimana kita perlu bersikap Rabbani. Seperti mana yang diajar dan ditunjuk Nabi. Rabbani apa? Orang ketuhanan. Permohonan permintaan kita hanya pada Allah, bukan pada yang lain. Kan ajukan rasa ketakutan, rasa kerisauan, kegelisahan kita hanya pada Allah. Allah sahaja yang boleh mengurniakan keamanan, ketenangan pada kita. Tak, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh tolong apa-apa pun. Hanya Allah yang berkuasa dan mampu untuk menyelamatkan kita. So sampai situ dulu sebab ayat 81 dia termasuk perbincangan lain. Perbincangan tentang kenabian. Tadi ketuhanan, ini tentang kerasulan. So kembali kepada moderator kalau ada nak buka soalan. Alhamdulillah Ustaz meraihkan soalan minggu-minggu terakhir sebelum kita bercuti nanti kan. Mohon kalau sesiapa yang ada banyak persoalan, kita pun dah lama tak ada kelas kan. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenaan dengan tadi Ustaz mention pasal kita kadang ibu bapa kan berjanji dengan anak kan. Kadang macam masa kita berjanji dengan dia tu, masa tu ekonomi kita tengah up. Tiba-tiba macam masa zaman COVID tu tiba-tiba so benda tu
sepatutnya kita tunaikan janji kita, kita tak dapat tunaikan sebab ekonomi kita tengah down dan teruk. Masa tu pula kita ingatkan macam anak kita dah lupa ke benda tu, macam tak apalah, dia tahu kita tak mampu ke ibu bapa macam tu kan. Tapi bila diorang dah besar, tiba-tiba diorang ungkit benda tu. Macam mana kita masa tu memang kita pun rasa bersalah jugalah, bukannya kita lupakan janji tu, tapi kita ingat diorang faham, kita pun doa, kita minta ampun. Tapi masa yang sama diorang ungkit. Mungkin dia cerita ke, tapi sebagai parents kan kita rasa benda tu ungkit. Jadi adakah kita termasuk dalam golongan yang suka berjanji dan tak tepati tu? Okey. Soalan sangat baik. Apa yang perlu dibuat ialah tentang tingkatkan komunikasi. Jelaskan duduk perkara sebenar. Bila satu masa dulu kita pernah berjanji, tapi kerana situasi dan keadaan yang tidak mengizinkan, maka kita tak dapat nak tunaikan. Dan ialah bila manusia tak dapat penjelasan yang sempurna, dia akan mudah untuk buat sangka-sangka. Sangka-sangka. So, kita kadang perlu juga buat pep talk. Kan, berborak dari hati ke hati dengan anak. Menjelaskan pada dia keadaan kedudukan kita. Mungkin dah dibuat, tapi bila anak tu bercerita, dia masih teringat dengan janji-janji dia. So, setiap kali itulah kita minta maaf, tak dapat nak tunaikan dan diharap dia faham. Tapi ialah anak seusia 6, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ni Ulia, Hauna ni, dia sangat ingat apa yang kita cakap. Dia kata nak bawa pergi sini, tak ada bawa pun, kan. So, kita beri, minta pada dia satu pertimbangan dan minta dia cuba untuk faham. Tapi begitulah anak-anak, semakin dia membesar, semakin dia terkenang-kenang janji dia. Tapi from time to time juga kita cuba berusaha mana yang kita mampu untuk tunaikan, dan kalau tak dapat tunaikan, kita rendahkan ego kita untuk minta maaf pada anak-anak dan jelaskan duduk perkara sebenar. Saya rasa macam tu kot, ataupun mungkin ada idea yang lebih baik tu, wallahu alam. Mungkin boleh rujuk kepada pakar kanak-kanak ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman. Begitu. Wallahu alam. Cumanya takut termasuk dalam golongan yang suka berjanji tu je lah. Tak juga, kita bukan suka-suka nak berjanji. Sebab kita ada pertimbangan waktu tu, ekonomi kita okey kan. Tapi bila kita diuji dengan sebaliknya, kita tak dapatlah nak fulfill janji tu. Bukan kita sengaja nak mungkir janji. Tapi perlu ada penjelasan lanjut. Begitu. Terima kasih Ustaz. Bayangkan kalau orang yang suka tabur janji 5 tahun sekali tu. Lepas tu akhirnya dia kata, ini bukan kitab suci. Kan? So, itu lebih berat, lebih dahsyat tuan-puan. Yalah, tapi daripada kita mengatur orang lain, kita lihat juga kita punya tindak tanduk, value yang kita bawa. Bila kita berjanji tu kita bayar tak, ataupun kita tunaikan tak. Wallahualam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, dengar suara tak? Dengar. Ustaz. Ustaz, soalan lain boleh tak? Boleh. Macam ni, katalah seorang tu dia bekerja di satu perabot terpakai, contoh dia. Lepas tu, bila angkat perabot-perabot yang dah lama-lama lah kan, yang orang dah bagi ataupun orang jual. Lepas tu bila menyelenggara macam sofa, contohlah sofa. Lepas tu ada terjumpa rantai emas contoh kan. Dan katakanlah yang terjumpa tu
apa tindakan dia. Sebab owner tak tahu. Sofa tu tak tahu siapa sebab dah lama dan dah guna pakai apa semua. So situasinya tu, apa perlu kita buat dengan rantai emas tu? Kita nak simpan, nak tunggu owner dia tuntut, tak tahulah sampai bila. Dah ada tak had masa penyimpan tu? Dan boleh tak yang menjumpa tu guna pakai ataupun gadai ke apa-apa je lah Ustaz? Ui. Ini soalan level mufti kena jawab ni. InsyaAllah. Aduh. Tapi lazimnya apa nama, mungkin ada penjelasan lain dalam fiqh mazhab Syafi'i. Tapi ini pendapat saya dan belum tentu betul. Kena rujuk juga, boleh tanya ke pejabat mufti. Kerana kedai itu ada pemilik. Dan sofa-sofa lama ini boleh jadi owner kedai yang beli dan ambil. Owner kedai beli dan ambil. Mungkin dia ambil daripada orang kan, sebab dah lama, jadi transaksi itu sudah dikira sofa itu milik kepada owner kedai. Jadi apa saja yang ada pada sofa adalah milik owner kedai. So kena bagi tahu bos. Bukan pekerja yang jumpa. Kena bagi tahu bos. Sebab itu dah jadi milik dia. Dah jadi harta syarikat. Itu saya punya pendapat. Tapi boleh rujuk juga pada pejabat mufti, ajukan soalan tu. Mungkin ada perbahasan lain. Untuk seperti, dia termasuk dalam harta luqatah. Luqatah ni harta yang dipungut. Kita jumpa, kita tak tahu siapa punya. Dan dia punya prosedur tentang harta luqatah ni. Iklankan dekat balai polis, kena serahkan kepada pihak berkuasa. Kalau tak ada tuntut, kena serahkan kepada Baitul Mal. Bentuk macam tu lah. So tindakan-tindakan tu owner yang kena buat. Dan di bawah pengetahuan owner. Wallahu'alam. Saya didengar perkataan luqatah tu. Luqatah tu. InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi tak jemaah yang nak bertanyakan soalan? Sebab kalau dah tak ada, saya tutup je. Mana tahu belum sarapan lagi. Ustaz rasanya macam dah tak ada soalan. Esok kita ada kuliah kan? Esok ada. Akan ada soalan lagi? Silakan. Tak, hari tu berkenaan dengan kerja rumah yang Ustaz bagi tu. Kerja rumah. Ya, lupa. Apa je? Ya Allah Akbar. Ya Ustaz. Ustaz dah jawab lah. Ada. Kerja Lupa rumah. kerja rumahnya apa? Haji Wada' tu Ustaz. Haji Wada'. Apa ya soalannya alamak? Aku lupa. Itulah saya. Yang berkenaan dengan Syiah kata Nabi, sahabat Nabi tak ikut Nabi tu kira kafir. Oh itu. Dah jawab. Minggu yang lalu dah jawab. Oh, saya berkaitan tak dengan Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tu. Okay. Dakwaan daripada Syiah begitu, dia kata para sahabat ni tak ikut cakap Nabi. Oh, yang itu kafir. Berkenaan dengan itulah, mengangkat suara depan Nabi tu yang Ustaz. Ya betul. Dia ada juga yang saya dengar macam ni. Dia adalah dia macam implikasi lah, kita mengangkat meninggi suara ni dia ada perbuatan awal untuk kita tidak mengingkari perintah Nabi. Bila Allah tak bagi kita tinggi suara tu di hadapan Nabi tu, pertamanya sebahagian daripada akhlak kita lah.
Bagian lagi untuk tidak mencetuskan perkara-perkara yang lebih mudarat kan Ustaz. Contoh kalau kita dengar raja pun cakap, kita kena cakap dengan kalau kita nak dengan raja pun kita kena cakap cara elok, beradab, dengan ucapan pendahuluan bagai kan. Kena jaga protokol supaya tak berlaku macam pengingkaran lah kat situ. Lebih kurang macam tu lah Ustaz kan. Kalau kita adab dengan Rasulullah tu. Lepas tu sahabat ni dia kata ingkar arahan tu, dia bukan mengingkari kan Ustaz, tapi dia lebih kepada tidak setuju dengan keputusan yang Nabi buat. Kalau ingkar ni memang dia tak nak ikut perintah Nabi, tapi mereka ni macam tak bersetuju. Kat situ ada beza lah ingkar dengan tak ikut perintah Ustaz kan. Kalau saya lebih cenderung nak kata dia bukan tidak bersetuju. Tapi kerana mereka sedang melayani perasaan masing-masing. Oh. Hati sudah jadi sangat berat. Mereka sedang mahu digest apa yang berlaku sebenarnya. Kan? Diorang punya emosi tu roller coaster sejak daripada selepas perang Khandaq lagi. Yalah, siapa yang sebenarnya mahu benar-benar girang hati untuk buat ekspedisi tu. Tapi kerana perintah Nabi mereka ikut. 1,500 orang. Kan, diserang hendap, lari dan sampai ke Hudaibiyah macam-macam perkara berlaku sehingga tersebar berita tentang Osman mati, Osman wafat. Mereka buat perjanjian di bawah di bawah pohon kurma tu. Bai'atul Ridwan. So emosi mereka tu bermacam-macam. Malah mereka meyakini mereka akan masuk kota Mekah sebab Nabi dah mimpi. Mimpi Nabi kan wahyu. Kan mimpi Nabi kan wahyu. So takkanlah Nabi dah mimpi kot. Mustahil kita tak boleh masuk lah. Nabi dah mimpi. Bila Omar bangkit dan tanya pada Nabi, bukankah engkau mimpi benda ni? Jawapan Nabi tu yang mereka tak boleh nak terima. Menjadikan mereka bingung. Nabi kata, ya aku mimpi tapi bukan tahun ni. Kita berdepan dengan sesuatu yang kita tak tahu, yang kita tak ada maklumat, kita akan rasa, ini macam mana ni? Sedang mereka fikir semua tu, Nabi beri arahan, okey, tahallul, jom kita balik. Macam tu. Semua tahallul, sembelih haiwan korbanmu. Mereka masih digest, fikir, apa yang berlaku ni? Kita kadang waktu tengah pening, waktu tengah dilanda ujian berat oleh Allah, otak kita kan kadang tak center. Kadang mak panggil kita tengah menung jauh ni, mak panggil kita 2-3 kali, kita macam sebab kita sedang fokus memikirkan ada suara luar pula yang bagi arahan. Itu yang berlaku. Adakah bermaksud kita engkar perintah mak? Tidak. Tak sekali. Tapi kita tengah berat kepalanya. Itu yang berlaku pada para sahabat. Dan kalau Syiah kata, para sahabat waktu tu tak bangun, termasuk juga Ali berada di situ. Ali pun tak bangun. Sebab yang meleraikan kemelek tu siapa? Ummu Salamah, isteri Nabi. So, kenapa tuduhan Syiah? Semua sahabat kafir. Habis Ali yang ada kat situ, Ali juru tulis perjanjian tu. Kenapa Ali bersetuju? Kenapa Ali tak bangkit untuk mendahului? Tak. Termasuk sahabat-sahabat besar yang lain.
So, tuduhan Syiah itu terburu-buru, tergesa-gesa untuk mengkafirkan para sahabat sedangkan tidak. Realitinya tidak. Dan ayat berkaitan dengan kalau tinggikan suara maka terbatal amalan, itu ayat turun lama selepas peristiwa ini. Ayat tu bukan tuju untuk peristiwa ini, tak. Ayat tu untuk kes yang lain. Dan kalau tadi contoh yang dibawa ialah takkan kita nak tinggi suara depan agung. Kan? Sekarang ni Nabi tak ada. Nabi tak ada dalam kalangan kita. Nabi sudah wafat. Macam mana kita nak tahu level suara kita ni tak lebih tinggi daripada suara Nabi? Kan? Kadang kita cakap dengan anak terjerit-jerit, jangan cakap tinggi, jangan tinggi suara lebih dari suara Nabi. Macam mana kita nak tahu level suara Nabi? Apa maksud ayat itu berkait dengan kita yang sekarang? Kan? Maka ulama-ulama mufassir mereka mengambil pendekatan begini. Ketika kita berhadapan dengan hadis Nabi, kita nak dahulukan pendapat kita atau hadis Nabi? Berhadapan dengan hadis Nabi, kita mahu dahulukan pendapat kita atau tunduk pada hadis tersebut. Kadang ada orang guna hadis Nabi untuk gaduh. Oh, dia bawa hadis tu, aku bawa hadis aku. Tanpa memahami keperluan kehendak hadis tersebut. Dia bawa hadis Nabi sebab nak gaduh dengan orang. Begitu ke? Itu ke yang Nabi nak? Atau bagaimana? Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Ramadan Karim Ustaz. Ramadan Karim. InsyaAllah. Allahu akram. Baik, ada lagi tak soalan? Okey, dah tak ada ya? Okey. Ustaz, boleh saya tutup? Boleh, boleh. Boleh ya? Okey, baik. Masya Allah, hari ini kita tahu tentang apa beratnya kesalahan tidak menepati janji. Yang paling berkesan bagi saya ialah bila Ustaz sebut orang yang tidak menepati janji tu bukan orang yang bertakwa. Selain tu, pada hari ini kita juga dapat tahu tentang Rabbani, iaitu orang yang terus berhubung dengan Allah, yang memohon ataupun mengucapkan keluh kesahnya hanya kepada Allah sahaja. Dan orang Rabbani itu adalah orang yang sentiasa mempelajari ilmu dan juga sentiasa mengkaji dan bertadabur. Dan semoga kita semua juga boleh menjadi seorang yang Rabbani, iaitu orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan tidak menggunakan perantaraan dalam kita meminta ataupun kita berhubunglah dengan Allah begitu. Jadi Alhamdulillah, kuliah hari ini pun berjalan dengan lancar dengan sesi tadabbur kita surah Al-Imran pada pagi yang barokah ni. Diharapkan kita semua mendapat kefahaman ilmu anugerah Allah yang membimbing kita di atas jalan yang benar serta jauh dari menjadi hamba yang tersesat dengan banyak menghayati, memikirkan dan meneliti isyarat yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Diharap kita juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan segala ajaran dan panduan yang kita dapati dari Al-Quran. InsyaAllah. Jazakallahu khairan buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang sudi mencurahkan ilmu, meraihkan soalan serta memberi pencerahan kepada pencinta ilmu di platform Gemenur Iman ini. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan kathira buat hadirin pecinta ilmu di
di platform Gema Nur Iman ini yang setia memilih Gema Nur Iman sebagai taman-taman syurga yang taman-taman syurga jemaah sekalian. Namun tak dilupakan barisan takbir urus Gema Nur Iman yang bermujahadah demi penganjuran kuliah-kuliah di platform Gema Nur Iman ini. Jazakumullahu khairan katsira saya ucapkan. Saya mengharapkan kita semua terpilih lagi untuk mengimarahkan kuliah asar pada pukul 5.30 petang bersama dengan Imam Muhammad Farid bin Syari dengan pengajian berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Selain itu, saya juga ingin menjemput dalam kesempatan ini kepada semua hadirin untuk mengimarahkan Forum Ambang Ramadan 1445 atau bersamaan 2024 Masihi yang akan diadakan pada pukul 8.30 hingga 10.30 malam nanti, yang bertajuk Hamba Allah versus Hamba Ramadan, bersama Al-Fadhil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad sebagai panelis dan juga Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dan moderatornya Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam sebagai moderator forum pada malam nanti. Diharap kita semua jangan lepaskan peluang untuk mengimarahkan diharapkan kita semua jangan lepaskan peluang untuk mengarahkannya. Semoga kita dapat kefahaman dan dari pengisian padat hasil perkongsian 3 asatizah yang bolehkan kita untuk mempersiapkan diri dan sempurnakan ibadah kita pada tahun ini demi meraih Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Dengan kesempatan ini, saya juga ingin mohon maaf dan ampun sekiranya ada keterlanjuran kata dari saya selama mengajarkan majlis di platform Google Meet ini. Baik. Saya, Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak takbir urus Gema Nur Iman, mohon maaf atas hilaf dan kelemahan dalam menguruskan dan mengacarakan halaqah ilmu di platform Gema Nur Iman ini. Bagi menangguhkan majlis ilmu yang barokah ni, saya sekali lagi dengan penuh rasa hormat ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penutup kuliah kita pada pagi ini. Sehingga kita bertemu lagi, saya akhiri bicara dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.